Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Saya mulakan kepada Tuan Guru kita, kepada Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, panel ataupun Tuan Guru kita yang bakal membimbing bacaan kitab Manzumah Manazilul Qamar kita pada petang yang berbahagia ini. Assalamualaikum Fadilah, Tuan-Tuan Guru, para asatizah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Pada petang ini kita bersiaran langsung live di FB dan juga di YouTube di channel Jabatan Mufti Negeri Perak. Kita berubah sikit masa daripada pagi ke petang untuk sesi pada hari ini saja, insya-Allah, atas beberapa keuzuran yang tidak dapat berlangsung pada pagi tadi. Jadi kita buat pada petang ni, alhamdulillah, walaupun dapat juga kita adakan program kita pada petang bahagia ini. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita dah berada pada hari yang ke-26 daripada Syakban. Alhamdulillah, maknanya lebih kurang dalam 3 ataupun 4 hari lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita tunggu-tunggu, yang insya-Allah moga-moga Allah Taala memberikan kepada kita kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Taala dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani pada fasal manzilah Sa'dus Su'ud, iaitu kalau kita lihat manzilah yang ke-23 daripada Burj Jaddi, yang kalau kita lihat lagi 5 manzilah lah, insya-Allah kita akan tamat dalam mencarikan 28 manzilah ini, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan kepada Tuan Guru kita untuk meneruskan pengajian kitab kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, sila Ustaz. Boleh dengar ya? Boleh. Boleh dengar? Boleh. Boleh dengar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi allazi nastafa. Amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Faizal Jani, tak lupa juga kepada seluruh warga kerja kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perak, Ashabul Fadilah, Ustaz, Ustazah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Petang yang berbahagia ini ada ruang dan berpeluang untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabhani yang telah wafat pada tahun 1355 Hijrah. Hampir 100 tahun telah meninggal pergi, pun begitu ilmunya tetap dimanfaatkan sebagai jariahnya. Yang jariah seorang pengarang yang unggul lagi ulung, Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabhani. Petang yang berbahagia ini kita akan bicarakan manzilah yang selanjutnya, iaitu manzilah Sa'dus Sa'ud. Sa'dus Sa'ud. Baiklah, kita mulakan. Mohon Ustaz Faizal Jani untuk bentangkan paparan. Terima kasih. Paparan telah dibentangkan. Kita boleh lihat terus bit syair. Bit syair
yang akan mengemukakan kepada kita manzilah Sa'dus Sa'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qad bada Sa'dus Su'udi ba'du najmani wa huwa fil qawami dhiddu. Wa qad bada Sa'dus Su'udi ba'du najmani wa huwa fil qawami dhiddu. Artinya, dan sesungguhnya telah jelas kedudukan manzilah Sa'dus Sa'ud, juga disebut Sa'dus Su'ud, selepas manzilah Sa'du Bala' ataupun Sa'du Bula'. Manzilah Sa'dus Su'ud terdiri dari 2 bintang pada pendirian kedudukan yang berlawanan. Baik, kita lanjutkan lagi bait syair, rangkap syair yang selanjutnya. Wa innama a'lahuma akbaru min akhihi fanzur ya nabihu wastabin. Wa innama a'lahuma akbaru min akhihi fanzur ya nabihu wastabin. Artinya, dan hanya saja bintang yang lebih tinggi kedudukan di antara keduanya itu lebih besar daripada bintang saudaranya. Maka perhatikanlah, wahai yang membawa berita, dan dapatkanlah penjelasan berhubung tentang 2 bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud. 2 bintang. Sa'dus Su'ud yang pertama, Sa'dus Su'ud yang kedua. Baik, kita lihat pula kalam syarah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabahani. Qauluhu wa qad bada Sa'dus Su'udi ilah wa huwa fi burjid dal. Qauluhu najmani ilah wa huwa najmani kan najmai Sa'dul Bala' fil masafah wa yu'taradani ala tulihi aidan kama kana huwa min adh-dhabih walakin ash-shimaliyya minhuma adwa wa huwa al-mu'tabar wa qila salasatu kawakib tatba'u Sa'du Bala' wa hakadha suratuhu. Baik, kita lihat terjemahan pula. Merujuk kepada bait syair, rangkap syair, wa qad bada Sa'dus Su'ud. Manzilah Sa'dus Su'ud berada di Buruj Ad-Dal. Manakala apabila kita merujuk pula bait syair, rangkap syair pada kalimah najmani, iaitu 2 butir bintang. Manzilah Sa'dus Su'ud terdiri dari 2 bintang seperti 2 bintang pada manzilah Sa'du Bala' ataupun Sa'dul Bula' pada jarak kedudukan 2 bintang. Kedua-dua bintang tersebut melintangi atas jarak panjangnya juga. Jarak melintang dan jarak membujur. Boleh dikira berdasarkan jarak melintang dan jarak membujur. Jarak melintang jaraknya 1 jengkal. Jarak membujur juga jaraknya 1 jengkal. Kalau diperhatikan nanti. Sebagaimana pada manzilah Sa'du Bala', akan tetapi di pihak arah utara daripada kedua bintang manzilah Sa'dus Su'ud itu lebih bersinar cahayanya. Dan ialah dia yang diiktibarkan. Dan dikata juga 3 bintang, 3 butir bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud, yang mengikut ia akan manzilah Sa'du Bala', dan beginilah rupa bentuknya. Baik, sebelum
jelaskan. Berhubung tentang manzilah Sa'dus Su'ud. Manzilah Sa'dus Su'ud ini ada dua pendapat berhubung tentang berapakah bilangan bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud. Pendapat yang masyhur menyatakan 2 bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud, sebagaimana yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabahani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Pun begitu, pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabahani, tidak menolak pendapat yang juga kuat, tetapi muqabil azhar. Pendapat yang juga kuat menyatakan bahawa ada 3 butir bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud. Ada 3 butir bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud. Baik. Kemudian pengarang kitab ini jelaskan kepada kita istimewanya 2 butir bintang yang telah disabitkan sebagai 2 butir bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud. Kenapa tidak 3 butir bintang? Kerana pendapat yang kuat juga. Ya, pendapat yang kuat juga. Walaupun tidak masyhur, tapi pendapat yang kuat juga. Malah praktikal. Kebanyakan daripada tokoh-tokoh ulama falak Islam zaman silam mengakui bahawa jumlah sebenar bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud adalah 3 butir bintang. Pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabahani rahimahullah, tidak menolak. Pun begitu, Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabahani menjelaskan 2 butir bintang yang disepakati membina manzilah Sa'dus Su'ud ini boleh dikenal pasti berdasarkan jarak di antara 2 bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud. Apabila kita kata bintang pertama disebut Sa'dus Su'ud yang pertama, manakala bintang yang kedua Sa'dus Su'ud yang kedua, dan bintang yang ketiga disebut Sa'dus Su'ud yang ketiga. Pun begitu untuk bintang pertama dan bintang kedua, apabila dinilai pada jarak antara Sa'dus Su'ud yang pertama dengan bintang Sa'dus Su'ud yang kedua, kita boleh lihat berdasarkan jarak melintang dan jarak membujur. Jarak melintangnya sama dengan jarak membujur pada penglihatan mata kasar. Kiranya kita dapati bahawa jarak 2 butir bintang ini, Sa'dus Su'ud pertama dan Sa'dus Su'ud kedua, ya, jarak melintang berdasarkan garis lintang 1 jengkal pada penglihatan mata kasar. Dan apabila kita ukur dan kita amati jarak membujur di antara 2 butir bintang, Sa'dus Su'ud pertama dan Sa'dus Su'ud kedua, juga jaraknya adalah sama, iaitu 1 jengkal. Kalau kita lihat pada berdasarkan penglihatan mata kasar, sejengkal. Jadi kalau diukur berdasarkan garis lintang, jarak 2 bintang ini 1 jengkal. Kalau diukur berdasarkan garis bujur, jarak di antara 2 bintang ini juga 1 jengkal pada penglihatan mata kasar. Berbeza dengan jarak Sa'dus Su'ud yang ketiga. Jarak bintang Sa'dus Su'ud yang ketiga. Kerana antara bintang pertama dengan bintang ketiga ini sudah begitu jauh. Manakala antara bintang
kedua dan bintang ketiga yang didakwakan ada 3 bintang tu begitu dekat. Begitu dekat. Dan tidak dapat diiktibarkan berdasarkan nilai garis lintang dan garis bujur apabila dibuat perbandingan. Maka sebab itulah pendapat yang masyhur menyatakan bahawa bintang yang ketiga itu bukan daripada keluarga manzilah Sa'dus Su'ud. Maka Sa'dus Su'ud itu hanya ada 2 butir bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud, iaitu bintang Sa'dus Su'ud yang pertama dan bintang Sa'dus Su'ud yang kedua. Kalau bagaimanapun, kita akan dapati bahawa praktikalnya hari ini, kebanyakan ulama falak Islam meletakkan bahawa manzilah Sa'dus Su'ud itu ada 3 butir bintang. Baik, minta Ustaz Fazal Jani untuk gerakkan slide yang selanjutnya. Kita lihat bait syair, rangkap syair yang selanjutnya. Fi sadisil ashri minal huti talaq nurus su'udi ma' fajrihi lama. Fi sadisil ashri minal huti talaq nurus su'udi ma' fajrihi lama. Artinya manzilah Sa'dus Su'ud terletak pada kedudukan 16 daripada buruj Hud. Detik kemunculannya. Cahaya bintang-bintang manzilah Sa'dus Su'ud bersama dengan cahaya fajar itu akan terus menyinari. Cahaya bintang-bintang manzilah Sa'dus Su'ud bersama dengan cahaya fajar itu terus menyinari. Baik, kita terus perhatikan kepada kalam syarah yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani. Qauluhu fi sadisil ashr ilah wa yatlu'u min nahiyatil yamani najmani khafiyani mutaqabilan bainahuma miqdaru shibrin fi ra'yil ain ahaduhuma Sa'dul Ilhimam wa Sani Sa'dul Malak. Wa min nahiyati Syami najmun mudhi'un mufarradun yuqalu lahu al-khatib wal hamil wa ma'ahu najman qila muqaddimud dal. Artinya, merujuk kepada bait syair, rangkap syair fi sadisil ashri ilah, dan terbit bersama dengan manzilah Sa'dus Su'ud daripada pihak negara Al-Yaman, iaitu arah selatan, 2 butir bintang yang kecil lagi malap cahayanya berhadapan kedua-duanya, dan jarak di antara kedua-dua bintang ini ialah sekadar 1 jengkal pada penglihatan mata kasar. Salah satu daripada keduanya dikenali dengan nama Sa'dul Ilhimam, dan yang kedua dikenali dengan nama Sa'dul Malak. Dari pihak negara Asyam, iaitu arah utara pula, ada sebutir bintang yang dikenali dengan nama Al-Khatib dan juga Al-Hamil. Dan bersamanya juga terdapat juga 2 butir bintang, disebut juga dengan bintang Muqaddimud Dal. Baik, minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Ashabul Fadilah, Ustaz, Ustazah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seperti biasa, setelah kita lihat bait rangkap syair dalam membicarakan tentang manzilah bulan ini, maka kita perhatikan pula paparan menggunakan satu perisian stellarium. Paparan
dengan perisian stellarium. Baik, baca dulu kenyataan yang diberikan. Manzilah Sa'dus Su'ud, terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di kemuncak musim sejuk. Ia pada tanggal 2 Mac 2022. Jam 6.20 pagi, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar di kedudukan Pulau Pangkur. Baik, kalau tuan-tuan ada Ashabul Fadilah, ada perisian ini, boleh dibuka. Perisian stellarium dengan berorientasikan, kita gunakan orientasi kedudukan bintang-bintang berdasarkan adab masyarakat Arab. Adat masyarakat Arab. Al-adatu muhakkamatun. Ya. Ada persamaan dan ada perbezaan. Baik, setelah dibuka paparannya, boleh kita running berdasarkan tarikh 2 Mac 2022. 2 Mac 2022, jam 6.20 pagi, terbit fajar, masuknya waktu subuh di kedudukan Pulau Pangkur. Baik. Perhatikan di situ garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau merupakan ufukul mar'i. Itulah dia, ufuk, bulatan ufuk, dairatul ufuk, kaki langit timur. Kaki langit timur. Syaraqun. Baik. Setelah diperhatikan garis hijau merupakan garis lintang, garis ufuk berwarna hijau, perhatikan pula garis membujur berwarna biru, al-khatul istiwa, dan garis bujur berwarna merah, al-khatul kusufi. Itulah laluan terbit dan terbenam matahari. Baik. Kalau perhatikan betul-betul di kedudukan mata angin timur tepat, syarqun. Kaki langit timur tepat, syarqun. Nampak apabila ditasyakul, ditasawur, dibentuk dan dirupakan itu rupa seorang pemuda. Pemuda yang dikenali dengan nama Sa'ad. Pemuda yang dikenali dengan nama Sa'ad. Apabila kita tasyakul, tasawur, mengikut orientasi falak Arabi. Maknanya berdasarkan orientasi masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam. Maka kita perhatikan di situ, betul-betul tempat arah mata angin timur, syaraqun, nampak seorang pemuda. Seorang pemuda, tangan kanannya memegang sesuatu. Di situlah aliran air sungai yang mengalir, dan manakala tangan kirinya terbuka tapak tangannya. Itulah dia lelaki yang disebut Sa'ad. Seorang lelaki yang gigih, seorang remaja yang survival menghadapi bebanan hidup, tekanan hidup, desakan hidup. Baik, perhatikan betul-betul di atas garis ufuk berwarna hijau, tengah-tengah di antara garis bujur, khatul kusufi dan al-khatul istiwa. Maka saya tandakan dengan tanda bulat di situ. Ya, itulah sebutir bintang yang namanya Sa'dus Su'ud yang pertama. Dia berada betul-betul di atas bahu. Maknanya bahu ataupun lengan atas. Bahu dan lengan
atas sebelah kiri. Si Sa'ad ni, nama lelaki budak lelaki ni, nama lelaki remaja, pemuda yang gagah perkasa ni Sa'ad. Jadi di bahagian bahu lengan atas sebelah kiri tu, dekat situ ada sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulat. Maka itu adalah bintang Sa'dus Su'ud. Bintang Sa'dus Su'ud. Kalau diperhatikan, di bawah sedikit daripada bintang Sa'dus Su'ud yang pertama tu, ada sebutir bintang halus tepat di atas garis lintang berwarna hijau. Tepat di atas garis lintang berwarna hijau. Garis ufuk tu, garis ufuk berwarna hijau tu, bawah sikit daripada lengan dia tu, maknanya antara lengan atas dengan ketiak di tengah-tengah tu, betul-betul atas garis ufuk berwarna hijau ada sebutir bintang yang halus. Sebutir bintang yang halus itu adalah bintang Sa'dus Su'ud yang kedua. Bintang Sa'dus Su'ud yang kedua. Manakala di bawah ketiak betul ada bintang halus tu. Betul-betul satu bintang bawah ketiak dia. Bawah ketiak si Sa'ad tu. Ada sebutir bintang yang halus. Dia sendiri dekat situ tu. Bintang itu adalah Sa'dus Su'ud yang ketiga. Sa'dus Su'ud yang ketiga. Pun begitu, yang masyhurnya ialah 2 butir bintang sahaja. Sa'dus Su'ud pertama di bahagian lengan atas ataupun bahu Sa'ad, dan di tengah-tengah antara lengan dengan bawah ketiak tu ada sebutir bintang. Itulah bintang kedua, Sa'dus Su'ud yang kedua. 2 butir bintang ini disepakati sebagai 2 butir bintang yang membina manzilah Sa'dus Su'ud. Baik, Ustaz Faizal Jani, boleh gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Kalau kita baca, setiap hari manzilah Sa'dus Su'ud akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Ya, kita ambil tarikh 2 Mac. Ambil tarikh 2 Mac 2022 jam 6.20 pagi. Didapati bahawa bintang Sa'dus Su'ud yang pertama pada ketinggian 1 darjah 41 minit. Dan berdasarkan paparan yang ditunjukkan pula pada keesokan harinya, iaitu pada 3 Mac 2022 jam 6.20 minit pagi, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar di kedudukan Pulau Pangkur, maka bintang Sa'dus Su'ud yang pertama ini nampaknya sudah berganjak, ya, kepada 2 darjah 39 minit. Bererti 1 darjah. Setiap hari bintang yang terbabit dalam membina manzilah Sa'dus Su'ud ini akan berganjak sebanyak 1 darjah. 1 hari anjakannya 1 darjah. 30 hari 30 darjah. Baik, minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Baik. Setiap manzilah ada di sini bintang-bintang sokongan. Setiap manzilah ada bintang-bintang sokongan. Setelah dibicarakan tentang bintang-bintang yang membina manzilah itu sendiri, perlu ada bintang-bintang sokongannya. Baik. Sama ada bintang-bintang yang membina manzilah dan bintang-bintang yang menjadi penyokong kepada bintang yang membina manzilah. Oleh itu, 2 perkara yang akan dijelaskan. Pertama, berdasarkan ilmu maqulat, iaitu sirah, dan yang kedua fikrah. Sirah dan fikrah.
Sirah iaitu rupa dan bentuk. Fikrah, konsep. Rupa, bentuk dan konsep. Baik. Rupa bentuk. Kita nak kata rupa bentuk. Rupa bentuk manzilah Sa'dus Su'ud. Ya. Rupa bentuknya secara globalnya dirupa bentukkan wajah seorang lelaki pemuda yang gagah berani, yang kental jiwa raganya menghadapi bebanan, tekanan, desakan dalam hidup. Lalu dia diberi nama Sa'ad. Sa'ad ni, ialah kalau kita belajar bahasa Arab, Sa'ad ni maknanya kebahagiaan. Tapi Sa'ad ni yang digunakan oleh masyarakat Arab sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam hinggalah hari ini, kalau ni masih lagi diguna pakai. Jadi Sa'ad ini membawa erti pemuda yang mendatangkan keuntungan. Untung, Ahmad untung. Sa'ad untung. Jadi pemuda yang membawa keuntungan. Jadi Sa'ad tu maknanya untung. Sa'ad untung. Membawa keuntungan. Baik, untunglah. Kalau kita Sa'ad maknanya untung. Sa'ad, untung. Sa'ad, untung. Keuntungan. Pemuda beruntung dapat anak yang namanya untung kerana dia bawa keuntungan, namanya Sa'ad. Ni kalau kita lihat dari segi sirah. Sirahnya Sa'ad. Sirah sama ada sirah itu pada lafaz ataupun sirah itu pada bentuk dan rupa. Apabila ada sirah, ada di situ fikrah. Fikrah tu maknanya konsep. Apa konsep yang kita nak tahu di sini? Berdasarkan manzilah yang dibina. Manzilah Sa'ad Su'ud. Sa'ad Su'ud. Kalau kita kata Sa'ad Su'ud tu dah makna untung. Su'ud tu maknanya keuntungan yang banyak. Jadi Sa'ad Su'ud, untung yang mendatangkan banyak keuntungan. Untung yang mendatangkan banyak keuntungan. Tapi nak mudah faham ialah seorang budak lah. Seorang pemuda namanya Sa'ad. Sa'ad yang telah banyak membawa keuntungan. Baik kepada diri maupun kepada keluarga maupun kepada masyarakat. Itu konsepnya. Apabila ada sirah, ada fikrah, ada rupa bentuk, gaya, maka ada di situ konsep yang perlu kita ketahui. Baik. Sebelum kita panjangkan perbicaraan, saya nak jelaskan maknanya masyarakat Arab zaman berzaman, sejak daripada zaman junjungan mulia baginda Ismail alaihi salam. Jadi mereka, kebergantungan mereka kepada bintang sebagai pedoman. Bintang sebagai pedoman. Dan bintang mereka menjadikan landmark. Dekat Johor Bahru ada bangunan namanya landmark. Jadi kalau landmark tu, tujuan bangunan tu dibuat supaya kalau orang datang menuju ke Johor Bahru, nampak aja bangunan tu tahu. Tu dah pusat Bandaraya Johor Bahru. Landmark. Jadi nak jelaskan di sini, maka ada 4 gugusan bintang-bintang dalam keluarga manzilah bulan. Ada 4 keluarga bintang-bintang dalam keluarga manzilah bulan. 4 manzilah yang dimaksudkan di situ adalah manzilah Sa'ad. Yang pertama Sa'ad Zabih, yang kedua Sa'ad Bulak, yang ketiga yang kita sedang bahas ni
Sa'ad, Sa'ud, Su'ud, dan yang keempat Sa'ad Akhbiyah. Sa'ad Akhbiyah. Baik. Telah saya kemukakan ya ceritanya kerana dalam tempoh masa yang kita faham. Ya, tempoh masa yang kita faham. Ya, musim sejuk. Musim sejuk yang dingin. Ada musim sejuk yang dingin yang paling dikhawatiri oleh masyarakat Arab adalah musim sejuk yang akan berlarutan selama 50 malam, 51 hari. 50 malam, 51 hari. 50 malam. Ya, kalau kita kata musim sejuk ni, dia 3 bulan. Musim sejuk 3 bulan. Kalau musim sejuk 3 bulan, 90 hari. 90 hari. Pun begitu, dalam 90 hari itu, sejuk yang melampau ni adalah 50 malam. Maknanya 40 malam lagi itu sejuk. Tapi tidaklah dikategorikan sebagai sejuk melampau. Jadi 50 malam ni merupakan sejuk melampau. Jadi sejuk melampau, sejuk yang boleh membawa maut. Sejuk yang boleh membawa maut. Bayangkan seorang pemuda yang namanya Sa'ad. Berkali-kali dia diberi nasihat oleh ayahandanya agar tak perlulah meneruskan hasratnya untuk membawa barang perdagangan, berniaga di bumi Syam. Ya, berniaga di bumi Syam. Tetapi Sa'ad seorang pemuda, dia merasakan bahawa tak ada pilihan untuk dia membela nasib keluarganya, masyarakatnya. Dia perlu berkorban. Apa nak jadi, jadilah. Walaupun dia terpaksa menempuh 50 malam sejuk melampau. 50 malam sejuk melampau. 50 malam sejuk melampau ni, dalam tempoh masa 50 malam ini menempati 4 manzilah. 50 malam ini menempati 4 manzilah. Manzilah Sa'ad Zabih pertama, manzilah Sa'ad Bulak kedua, manzilah Sa'ad yang kita belajar sekarang ni, Sa'ad Su'ud yang ketiga, dan manzilah Sa'ad Akhbiyah. Maknanya tempohnya 50 malam, jumlah manzilahnya 4 manzilah. 50 malam, 4 manzilah. Ini bererti setiap manzilah itu mengambil masa 12 malam 13 hari. 12 malam 13 hari ataupun 12.5 hari. 12.5 hari. Kerana diistilahkan macam itu. Kalau tak, maknanya 12 malam 13 hari. Sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuman fatra ard. Yang Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Baik. Maka istilahnya 12 malam 13 hari untuk setiap manzilah. Ataupun kalau satu manzilah 12.5 hari, maka 4 manzilah, 4 darab 12.5 hari, maka jumlahnya 50 hari. Baik, 50 malam sejuk melampau. Dalam tempoh masa 50 malam yang menempati 4 manzilah. Yang jelas, seorang pemuda bangsa Arab, Bani Quraisy. Kita tahu Allah Ta'ala puji bangsa Arab Bani Quraisy. Rihlatash syita'i was-sayf. Allah beri kemudahan kepada bangsa Arab Bani Quraisy untuk terus membawa barang dagangan sama ada di musim sejuk
maupun di musim panas. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa Arab, Bani Quraisy. 114 surah dalam Al-Quran. Ada satu surah iaitu surah Al-Quraisy. Baik. Maka yang jelas untuk 12 malam 13 hari yang pertama, Sa'ad terpaksa mengorbankan seekor kambing yang dibawa daripada Makkah Al-Mukarramah untuk misi barang dagangannya menuju ke Syam. Kerana kesejukan melampau, kelaparan yang amat dahsyat, Sa'ad kena bijak membuat pilihan, keputusan dan tindakan. Lalu Sa'ad sembelih seekor kambing. Itulah makanannya dalam perjalanannya. Baik, Sa'ad Zabit. Tempoh 12 hari 13 malam. Untuk malam selanjutnya, Sa'ad nampaknya kali ini terpaksa menelan pelbagai kepahitan. Itu namanya Sa'ad balak gulaan ibtala'ah. Sa'ad terpaksa menelan kepahitan. Pahitnya untuk meredah padang pasir dalam kesejukan yang dahsyat. Pun begitu Sa'ad selamat daripada maut, selamat daripada mati. Apa disebut? Mati kebuluran, mati kesejukan. Itu untuk 12 malam 13 hari selanjutnya. Maka jumlahnya dah 24 malam. 24 malam. Baik. Kali ini Sa'ad beruntung dan bernasib baik. Sa'ad beruntung dan Sa'ad bernasib baik. Itu namanya Sa'ad Su'ud. Sa'ad beruntung dan Sa'ad bernasib baik. Untuk tempoh masa 12 malam 13 hari selanjutnya. Tempoh 12 malam pertama lepas, 12 malam kedua lepas, 12 malam ketiga dapat keuntungan. Sa'ad Su'ud punya banyak keuntungan yang diraih dan dia beroleh berkat ketabahannya, kecekalannya. Dan minggu akan datang kita akan bahas bagaimana Sa'ad akhirnya terselamat daripada kehinaan. Daripada kepicikan Sa'ad Akhbiyah. Dia selamat daripada menjadi buruan. Buruan lanun satu hal. Selamat daripada buruan binatang buas di padang pasir. Buruan daripada serangga-serangga ataupun binatang-binatang berbisa sepanjang perjalanannya. Ia meredah padang pasir yang dahsyat dengan ujian, dugaan, cobaan. 50 malam sejuk melampau. Itu cerita dia. Baik. Minta Ustaz Fazal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Kita perhatikan slide yang selanjutnya. Berakhir manzilah Sa'ad Su'ud dengan terbit Sa'dul Akhbiyah di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Perhatikan pada tarikh 15 Mac 2022 jam 6.16 pagi terbitnya fajar, masuknya waktu subuh di kedudukan Pulau Pangkur. Boleh buka sini, kita perhatikan. Baik, kalau diperhatikan garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau betul-betul di mata angin Syarqun Timur. Dan bersebelahan sebelah kanan daripada garis bujur berwarna biru. Khatul Istiwa. Saya tandakan dengan satu bulatan. Itulah dia bintang yang disebut
Sa'dul Akhbiyah yang pertama. Sa'dul Akhbiyah yang pertama. Maka nyata telah terbit Sa'dul Akhbiyah, oleh itu berakhirlah Sa'ad Su'ud. Berakhirlah Sa'ad Su'ud. Baik. Kalau tuan-tuan perhatikan ya, perhatikan di atas daripada bintang Sa'dul Akhbiyah tu, bahu sebelah kanan. Bahu sebelah kanan. Ada sebutir bintang. Itu adalah Sa'dul Milk ataupun Sa'dul Malak. Kalau bahu sebelah kiri, Sa'dul Su'ud. Bahu sebelah kanan, Sa'dul Malak. Jadi Sa'dul Malak ini merupakan salah satu bintang yang menjadi bintang sokongan kepada manzilah Sa'dul Su'ud. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, setelah kita memahami soal konsep, kita kena faham pula bintang-bintang sokongan. Semua manzilah dia ada bintang sokongan. Dan bintang sokongan ini kebanyakannya bukan daripada keluarga buruj. Tapi kadang-kadang diambil juga keluarga buruj. Bintang sokongan. Dan bintang sokongan ini dia akan memberi sokongan kepada dua kedudukan. Merujuk kepada arah utara, Syamiyah, dan merujuk kepada arah selatan, Yamaniyah. Dengan kata lain, kalau sebut bintang sokongan, mesti ada dua kelompok. Kelompok bintang-bintang di sebelah utara dan kelompok bintang-bintang di sebelah selatan yang menjadi penyokong terhadap keberadaan cukup majoriti untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang manzilah yang dimaksudkan. Baik, Ustaz Faizal Jani boleh gerakkan slide yang terakhir. Ini slide yang terakhir. Perhatikan, bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Sa'dus Su'ud. Kita perhatikan slide yang diberikan. Tuan-tuan perhatikan garis ufuk berwarna hijau, garis bujur berwarna merah iaitu khatul istiwa, khatul kusufi, laluan terbit terbenam matahari. Maka ada Al-Qamar iaitu bulan. Dan saya tandakan Al-Qamar itu dengan 4 penanda merah. 4 penanda merah. Dan Al-Qamar tu, bulan tu berada di manzilah Sa'dus Su'ud. Ya, kalau kita perhatikan berdasarkan perisian stellarium, tanggal 29 Mac 2022 pada jam 5.30 pagi, bulan baru terbit. Itu bulan baru terbit. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Sa'dus Su'ud. Berada di manzilah Sa'dus Su'ud. Saat jejaka yang membawa banyak keuntungan. Untung juga dia nampaknya. Terima kasih di atas sokongan yang diberikan. Kita ada lagi 10 minit. Saya kembalikan kepada Ustaz Faizal Jani. Dijemput dan dipersilakan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita atas huraian yang telah diberikan dalam membicarakan kitab Manzumah Manazilul Qamar, insya-Allah pada burus yang ataupun pada manzilah yang ke-23. Alhamdulillah. Sementara menunggu sahabat-sahabat kita mungkin nak bertanyakan soalan, lebih kurang kita ada 10 minit lagi.
Saya tertarik tadi Ustaz bila antara perkara yang biasa digunakan dalam istilah dalam kitab terutama bila melibatkan kitab Manzumah ini. Kalau kita lihat mungkin ada perkara yang menarik lah kot, kerana kalau dilihat kepada istilah yang digunakan dalam kitab kita ini, bila merujuk, selalunya kalau merujuk kepada selatan, arah selatan, maka lazimnya akan disebut sebagai Yamani. Kalau merujuk kepada utara, disebut sebagai Shimal. Sedangkan mungkin dalam istilah bahasa Arab pun, kalau disebut sebagai Janub, mana merujuk kepada selatan. Kalau merujuk kepada minta maaf tadi, yang utara tadi menyebut kepada Syami. Minta maaf, Syami. Kalau merujuk kepada utara, istilah yang disebut dalam bahasa Arab adalah Shimal, tetapi disebut sebagai Syami. Mungkin ada perkara yang dapat kita fahami dalam istilah yang digunakan dalam kitab-kitab, terutamanya bila melibatkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab merujuk kepada utara dan juga selatan kerana menggunakan istilah Yamani dan juga merujuk kepada istilah Syami. Tapi kalau kita lihat kalau merujuk kepada timur dan juga barat, tidak pula disebut merujuk kepada negara yang berada timur dan barat. Disebut mungkin kalau kata timur tu merujuk kepada Hindi, ataupun kalau barat mungkin merujuk kepada Maghribi. Wallahu alam, Ustaz, mungkin ada sedikit penjelasan di situ, ataupun ada perkara-perkara yang mungkin kita boleh dapat lihat dari sudut amalan masyarakat Arab itu sendiri. Silakan Ustaz. Terima kasih atas suatu persoalan yang Ustaz Faizal Jani kemukakan, iaitu penggunaan utara dan selatan. Masyarakat Arab apabila mereka menyebut kalimah Shimali itu akan merujuk kepada kutub utara. Kutub utara. Janubi, kutub selatan. Jadi kalau mereka sebut kutub utara dan kutub selatan, Shimali, Janubi, mereka yakin maknanya dari arah mana pun, kalau kita bergerak menuju ke kutub utara, dia akan sampai kepada satu titik. Titik kutub. Jadi masyarakat Arab, mereka yakin. Sebab itu mereka kata ala tul, terus. Jadi sebab itu mereka sebut Shimali. Shimali tu merujuk kepada kutub utara. Shimali, ala tul Shimali. Maknanya terus menuju ke utara. Utara di situ maknanya kutub. Mereka yakin bahawa dari mana pun kalau kita bergerak ke utara, dia akan sampai ke satu titik yang disebut kutub. Kutub utara. Janubi itu selatan, tapi kalau disebut Janubi, mereka akan merujuk kepada kutub selatan. Kalau kita daripada mana pun kita bergerak ke selatan, kita akan menemui satu titik di selatan, iaitu kutub selatan. Alatul, macam mana pun akan menemui satu titik di selatan. Berbeza dengan timur barat, mereka akan berlegar-legar. Itu pemahaman mereka. Mereka akan berlegar-legar. Jadi itu legaran. Macam mana pun kalau timur, dia akan patah balik ke tempat asal. Patah balik ke tempat asal. Dia berlegar. Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Berbeza dengan Shimali dan Janubi, dia akan bertemu. Daripada arah mana, kalau kita menuju ke utara, ikut je utara, kita akan sampai di kutub titiknya. Begitu juga kalau kita menuju ke selatan. Daripada mana pun, kita menuju ke selatan, kita akan temu kepada titiknya, iaitu titik kutub selatan. Oleh itu,
untuk menilaikan sesuatu, maka yang melibatkan utara selatan, mereka lebih membuat nisbah. Nisbah tu bandingan. Nisbah bahasa Arab. Bahasa Melayunya bandingan. Nisbah baina sya'in. Mereka lebih mudah membuat bandingan. Jadi kalau mereka nak merujuk kepada istilah utara selatan, nisbah kedudukan, mereka akan nisbah pada kedudukan Yaman. Kalau Yaman itu bandingan kedudukan selatan. Syam bandingan kedudukan arah utara. Yamaniyah iaitu yang nisbah. Yamaniyah yang dinisbahkan dengan negara Yaman. Maknanya kalau kita nak buat perbandingan kedudukan selatan, maka negara Yaman itu adalah bandingan kedudukan arah selatan. Manakala Syam adalah bandingan kedudukan arah utara. Kerana mereka telah spesifikkan, khaskan. Sebut sahaja Shimali akan merujuk kepada kutub utara. Janubi merujuk kepada kutub selatan. Maka penggunaan istilah itu. Kalau nak buat perbandingan kedudukan utara selatan, maka kedudukan utara dibandingkan dengan negara Syam. Syamiyah. Nak dibandingkan kedudukan selatan, mereka akan bandingkan dengan negara Yaman. Yamaniyah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Okey, Ustaz. Jadi kalau maknanya kalau dilihat dari sudut tu Ustaz, mungkin kalau sekiranya satu buku ataupun kitab itu merujuk kepada nilai Syami ataupun nilai Yamani, maka dia akan merujuk kepada kedudukan di semenanjung tanah Arab. Betul Ustaz? Ya, begitu. Betul. Untuk memudahkan. Lazimnya lah kan, kerana orientasi kita ni adalah orientasi Arab, semenanjung Jaziratul Arab. Mudahlah. Ya. Okey, baik. Jadi, ialah maknanya pengaruh Arab tu kuat. Okey, baik. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Dan kita masih lagi tunggu kalau ada apa-apa soalan yang mungkin nak dikemukakan. Jadi saya rasa kalau sekiranya tak ada apa-apa soalan, mungkin insya-Allah pada petang ni kita berhenti setakat ini dulu pada Ustaz. Mungkin petang-petang ni kot mungkin orang dah letih dan sebagainya, tak sempat nak bertanyakan soalan. Tapi alhamdulillah ramai juga alhamdulillah daripada sahabat-sahabat kita. Tuan Mahruz Zaman pun ada bersama-sama dengan kita dalam FB, dan ada ramai ni yang guna nama samaran Ramadiah Dibon Pawana Rindu, Ustaz Ambari, Badrul Husaini, Syarul Azhar, Izo Ibrahim, dan alhamdulillah sahabat kita daripada Brunei pun ada Ustaz yang ikut live program kita namanya Akademi Syairi. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penglibatan semua dalam program kita pada petang ini, dan insya-Allah kita akan bersiaran langsung lagi pada hari Selasa hadapan, dan lebih istimewa mungkin kerana kita berada dalam bulan Ramadan insya-Allah, dan moga-moga Allah Taala berikan kesihatan kepada Khalid Tuan Guru kita dalam memberikan penjelasan dan juga huraian kepada kitab kita ini yang masih lagi berbaki insya-Allah 5 lagi manzilah yang bakal kita akan bicarakan insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz kerana pada petang ini dapat bersama-sama kita, kepada Ashabul Fadilah, para asatizah dan tuan guru yang bersama-sama dengan kita juga pada petang ini. Maka saya akhiri program kita pada petang ini dengan kalimah yang mulia. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat menyambut Ramadan Mubarak insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.